Pertama sekali, Setiawangsa ingin fokus tentang soal pendidikan dan impak COVID. Yang mana pertama kita melihat antara impak COVID ialah ia mempercepatkan lagi proses pembelajaran atas talian. Saya sendiri ada gunakan pelbagai kaedah tuition di atas talian untuk anak saya yang berusia 9 tahun, malah menerusi laman web seperti Khan Academy. Beliau dapat belajar asas coding dengan berkesan. Di peringkat pendidikan tinggi, pakar-pakar meramalkan bahawa IPT akan terbahagi dua. Jurusan kemanusiaan dan sains sosial akan semakin banyak menggunakan pendidikan atas talian, sementara jurusan sains dan teknikal masih banyak bergantung kepada pendidikan secara konvensional dan berdepan. Ini kerana banyak pembelajaran dan pengajian jurusan ini masih memerlukan pengajaran in situ, makmal dan sebagainya. Pendidikan sebenarnya sudah lama bergerak ke arah ini, namun pengalaman kita ketika COVID telah membuatkan kita bergerak lebih pantas. Namun sebagaimana dibangkitkan oleh beberapa YB, masalah infrastruktur internet masih menjadi masalah, bukan sahaja bagi pelajar, tetapi juga untuk guru dan pensyarah. Banyak lagi Vivonia Mosibin di seluruh negara. Selain itu, isu kekangan ekonomi yang lebih asas juga menjadi hambatan kepada ramai rakyat, termasuk di kawasan Lembah Kelang. Di kawasan saya bertemu seorang pemandu teksi dengan pendapatan hanya sebanyak RM60 sehari dan terpaksa membayar sewa teksi RM26 sehari sama ada beliau kerja atau tidak. Dan untuk menghantar anaknya belajar di sebuah kolej kerajaan di Pantai Timur, itu juga satu beban yang besar untuk beliau. Dan seorang lagi anaknya belajar di Kuala Lumpur, dan apabila pembelajaran dibuat secara maya, anak beliau berhadapan masalah kerana telefon bimbit yang ada tidak canggih dan pensyarah mengatakan lebih baik menggunakan komputer riba. Dan hal-hal lain juga, ya, anak yang sudah ada diploma tetapi terpaksa membuat kerja biasa yang tidak memerlukan kelulusan kerana kekurangan peluang kerja setara yang menimbulkan masalah underemployment dengan izin yang kurang diberi perhatian berbanding unemployment ataupun pengangguran. Bagi sekolah-sekolah pula, Setiawangsa mengesyorkan sudah sampai masanya beberapa anjakan besar dibuat oleh kerajaan, bermula dengan situasi pembukaan sekolah ketika wabak COVID pada hari ini. Mengikut Malaysia Educational Statistics 2015-2017, pada tahun 2017, saiz purata kelas sekolah rendah adalah 27 orang, manakala sekolah menengah 26 orang. Sekali imbas, ini adalah angka yang baik. Namun ini kerana wujud beberapa outlier dengan izin. Misalnya pada tahun 2017, ada sekitar 2,000 buah sekolah kurang murid ataupun SKM dengan pelajar tidak lebih 150 orang di seluruh negara. Namun di kawasan kepadatan tinggi dan sekolah-sekolah yang popular dengan ibu bapa, saiz kelas melebihi 40 orang menjadi perkara biasa dan ini tidak lagi kondusif untuk pembelajaran dan pengajaran. Garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah menetapkan saiz kelas yang standard 70 meter persegi ataupun 750 kaki persegi yang boleh memuatkan 20 orang murid. Kesannya ada sekolah yang selama ini sudah menjadi sekolah satu sesi kembali menjadi sekolah dua sesi. Mungkin sasaran saiz kelas maksima baru termasuk pasca COVID boleh ditetapkan pada angka yang lebih rendah berbanding fenomena sebelum ini, iaitu kita menetapkan semua sekolah tidak melebihi 30 orang. Ini dapat meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran. Tetapi, untuk perkara ini dicapai, kerajaan perlu serius mengisi kekosongan guru di dalam perkhidmatan. Ketika menjawab pertanyaan saya di Parlimen pada November 2019, Timbalan Menteri Pendidikan ketika itu menyatakan ada kekosongan lebih 6,000 orang guru di sekolah-sekolah seluruh negara, tetapi penempatan IPGM hanya berjumlah 1,676 pada waktu itu. Kerajaan menyatakan sasaran perlantikan guru interim pada Februari 2020 adalah seramai 3,800 orang. Keadaan sekarang menjadi lebih mendesak dengan saiz kelas yang lebih
kecil yang perlu dibuat mengikut GPPPSS. Setiawangsa berhasrat mendapat penjelasan kerajaan tentang keperluan guru pada Julai 2020 dan pelantikan guru sama ada secara tetap maupun interim yang dibuat bagi mengisi keperluan ini. Setiawangsa juga berhasrat mendapat perbandingan statistik permohonan jawatan guru bagi setiap kategori IPGM, Universiti Awam dan IPTS serta mereka yang berjaya mendapat jawatan guru daripada setiap kategori institusi tersebut.